Pada kuliah yang lalu kita telah menceritakan tentang mukadimah tentang hadis berkaitan dengan hadis Nabi SAW secara umumnya, dan juga berkenaan dengan biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi hari ini kita akan masuklah dalam menceritakan mukadimah kepada kitab ini. Syuruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala anugerah nikmat yang diberikan kepada kita, Islam dan juga iman, dan juga segala amal kebaikan, kebajikan, amal soleh. Kita dapat menghadiri rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa-dosa kita, merahmati kita semua. Jadi kuliah pada hari ini, pada subuh ini, iaitu berkenaan dengan kitab 40 hadis Nawawi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mulakan bacaan kitab ini. Pada kuliah yang lalu kita telah menceritakan tentang mukadimah tentang hadis berkaitan dengan hadis Nabi SAW secara umumnya, dan juga berkenaan dengan biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi hari ini kita akan masuklah dalam menceritakan mukadimah kepada kitab ini, mukadimah kepada kitab 40 hadis Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Abid Al-Wara'u Nasiruddin Mufti Syam Dzul Fadl Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Dialah pendiri langit-langit dan bumi, pengatur para makhluk keseluruhannya. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'idid din. Pengutus para rasul, selawat dan salamnya ke atas mereka kepada para mukallaf, bagi memberi petunjuk kepada mereka dan memberi penerangan tentang syariat agama. Bidalailil qat'iyyati wa wadihati al-barahin, dengan dalil-dalil yang definitif, iaitu yang pasti, qat'i, dan hujah-hujah yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamih. Aku memujinya di atas segala nikmatnya, dan aku memohon penambahan daripada limpah kurnia dan kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin
al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubi as-sinin wa bis sunanil mustanirah lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba-Nya dan utusannya dan kekasihnya serta teman rapatnya, makhluk yang paling utama yang dimuliakan dengan Al-Quran yang unggul, yang merupakan mukjizat yang berterusan selama bertukarnya tahun-tahun, dan yang dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang memberi cahaya kepada golongan yang mencari petunjuk, dan yang dikhususkan dengan kata-kata yang komprehensif, iaitu ringkas lafaznya tetapi luas dan mendalam maknanya, dan agama yang penuh tolak ansur. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala wa ali kulli kullin wa sairis salihin. Selawat Allah dan salamnya ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para pengikut setiap mereka serta seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Amma ba'd. Adapun selepas itu. Jadi ini adalah mukaddimah menceritakan tentang pujian dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para ulama apabila menulis karangan kitab apa sahaja dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak beberapa hadis tentang amalan itu memulakan sesuatu penulisan, satu pekerjaan dengan menyebut alhamdulillah dan juga bismillah. Sesiapa yang sabda Nabi SAW, sesiapa yang tidak membaca basmalah ataupun ada riwayat lain menyebut alhamdulillah pada awal pekerjaannya, maka amalan tersebut fahuwa aqta', amalan yang tidak diterima. Maka dengan itu para ulama apabila menulis sesuatu kitab ataupun bermula suatu perkara, maka menyebut dengan baca basmalah dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok dalam apa yang kita baca tadi tentang mukaddimah, biasanya dia menunjukkan apa yang akan diceritakan dalam kitab tersebut. Iaitu memuji Nabi SAW, menceritakan tentang mukallaf. Kita sebagai mukallaf lah. Kita sebagai umat Islam, seluruhnya adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang berakal dan baligh. Itu dipanggil mukallaf. Baligh, mereka ni diberi tanggungjawab untuk melaksanakan syariat. Jadi sifatnya adalah baligh dan juga berakal. Dan disebut situ bidalail qat'iyah, dengan dalil-dalil yang pasti. Maksudnya syariat Islam ini, apa yang ada dalam Islam ini semuanya adalah dalil-dalil yang qat'i, yang prinsip-prinsip yang tetap, yang tidak berubah. Adapun masalah furu' itu perkara yang lain, itu ijtihad para ulama, tetapi semua sekali berkenaan dengan tauhid yang pasti itu, dalil-dalilnya adalah hujah-hujah yang kuat. Jadi apa yang disebut itu adalah apa yang tidak ceritakan di dalam 40 hadis yang dia akan sebutkanlah. Itu berkenaan dengan prinsip-prinsip agama ataupun kaedah-kaedah dalam agama. Oleh itu dia menggambarkan tentang kepentingan apa yang akan beliau sebutkan nanti, tentang hadis-hadis yang 40. Jadi seterusnya kita baca tentang apa yang ditulis di sini. Amma ba'd. Maka sesungguhnya faqad rawayna an Ali bin Abi Talib wa Abdullah Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ta'ala anhum ajma'in min turukin katsiratin wa bi riwayatin mutanawwi'at. Itu daripada mereka ini, para sahabat yang kita sebutkan tadi, daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Abu Darda, daripada Ibn Umar, Ibn Abbas, wa Anas, daripada Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri. Semua mereka itu telah ada banyak riwayat berkenaan dengan satu hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafiza ala ummati 40 haditha min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama.
bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, daripada riwayat daripada para sahabat yang kita sebutkan tadi, meriwayatkan hadis ini, itu berkenaan tentang hadis 40, iaitu barang siapa yang memelihara bagi umatku ini 40 hadis daripada urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam kelompok fuqaha dan ulama. Jadi ini hadis yang riwayat daripada para sahabat yang kita sebutkan tadi. Dalam riwayat lain, ba'athahullahu faqihan alima. Ada riwayat lain, maksudnya dia tambah perkataan, iaitu faqihan alima, iaitu lebih kurang dengan maksud al-fuqaha tadi. Dan di dalam riwayat lain, Allah membangkitkannya sebagai seorang yang faqih lagi alim. Tadi disebut kelompok orang yang faqih dan alim. Kat sini, yang riwayat ini mengatakan Allah akan membangkit dia seorang yang faqih, yang berilmu, faqihan aliman. Dalam riwayat dia kata, wa fi riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Dan di dalam riwayat Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, dia ada tambah perkataan, dan aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Daripada riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Daripada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, riwayat Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi lah, daripada Nabi SAW, dikatakan kepadanya, kepada orang yang menghafal hadis 40, hadis 40, masuklah dari mana-mana pintu syurga yang kamu mahu. Disebutkan lagi, wa fi riwayat Ibn Umar, kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratil syuhada. Dia ditulis di dalam kelompok ulama dan kelompok yang dibangkitkan di dalam kelompok syuhada. Jadi ini hadis-hadis riwayat tentang kelebihan orang-orang yang menghafal hadis 40 hadis Nabi SAW. Tetapi dia kata, wattafaqal huffaz ala annahu hadisun dha'if wa in kathurat turukuh. Dan para huffaz hadis, huffaz ni para penghafaz hadis lah. Bila disebut huffaz maksudnya penghafaz hadis, telah bersepakat bahawa sesungguhnya ia adalah hadis yang dhaif. Semua yang kita bacakan tadi tu, semua tu hadis dhaif. Dan disepakati bahawa semua tu dhaif. Hadis yang kita riwayatkan tadi, yang kita sebut daripada Abu Darda, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Ibnu Umar, semua itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Wa in kathurat turukuh, walaupun jalan periwayatannya adalah banyak, walaupun banyak. Kita sebut bahawa hadis dhaif itu ada berbagai-bagai bentuk. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafiz, Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa hadis dhaif itu terbahagi kepada disebabkan dua perkara. Kelemahan hadis dhaif disebabkan dua perkara. Dia kata, wa ammal mardud imma an yakuna li saqtin aw ta'an. Adapun hadis yang tertolak itu, yang dimaksudkan hadis tertolak adalah hadis dhaif lah. Adapun hadis yang tertolak itu dia kata sama ada disebabkan li saqtin, disebabkan terputus jalurnya, aw ta'nin ataupun dikritik perawinya. Wa amma saqtu, dia kata adapun terputus ini sama ada min mabadi isanadi, disebabkan terputus pada awal jalur tersebut, au min akhirih ba'da tabi'in, ataupun di akhir jalur tersebut selepas tabi'in. Maka yang pertama dia kata, jika berlaku yang pertama, maksudnya hadis itu diputuskan pada awalnya, fal awwalul mu'allaq, maka hadis itu dipanggil hadis mu'allaq. Maksud terputus pada awal jalur. Contohnya macam begini, contoh seorang itu meriwayatkan dari fulan, daripada Muhammad, daripada Ali, daripada Umar, sampailah ke perawi yang atas daripada Nabi SAW. Diputuskan awal jalur, dipotong semua sekali, kata qala Rasulullah SAW. Dipotong, semua tu dipotong, maksudnya dijatuhkan, diputuskan. Dia terus sebut apa? Qala Rasulullah SAW. Maka hadis itu dipanggil hadisu al-mu'allaq. Au dia kata au fi akhirih ba'da tabi'in, ataupun yang dipotong itu di akhir selepas tabi'in.
maka hadis itu dipanggil hadisul mursal. Maksudnya akhir selepas tabi'in, iaitu contohnya seorang tabi'in, Ibnu Musayyib contohnya. Ibnu Musayyib tabi'in. Tetapi dikata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dikata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dikata balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia putus kat situ. Maka hadis tersebut dipanggil hadisul mursal. Dan hadis terputus ini macam-macam bentuk lagi lah. Terputus jika dia terputus ala tawali, berterusan, dua berterusan, macam terputus dua orang secara berterusan, maka hadis itu dipanggil mu'dhal. Hadis yang terputus secara umumnya dipanggil hadisul munqati'. Jadi banyaklah hadis, bentuk-bentuk hadis terputus ni macam-macam bentuk. Tapi itu gambaran yang kita boleh tahu. Kemudian dikata wa imma an yakuna li ta'nir rawi, ataupun disebabkan kritikan terhadap perawi. Kritikan terhadap perawi ini ada 10 sebab. 10 faktor penyebab kepada hadis itu, perawi itu dikritik. Pertama disebabkan terputus. Maksudnya hadis itu apabila terputus, maka hadis itu dhaif lah. Dan yang kedua disebabkan perawi itu ada lemahnya, dikritik lah. Ada 10 sebab. Imma an yakuna li kadhibir rawi au tuhmatihi bidzalik au fuhsy ghalatihi au ghaflatihi au fisqihi au wahmihi au mukhalafatihi au bid'atihi au su'i hifdhihi. Ada 10. Yang pertama dia kata li kadhibir rawi, disebabkan perawi yang menipu. Au tuhmatihi bidzalik, ataupun dituhmah sebagai penipu. Au ghafla au fuhsy ghalatihi, ataupun hafalan yang paling teruk. Fuhsy ghalat, banyak salah. Hafalan dia banyak salah. Au ghaflatihi, ataupun dia ni lalai, leka. Au fisqihi, ataupun dia ni fasik. Au wahmihi, ataupun waham. Waham ni maksudnya kesilapan yang payah nak nampak bagi orang-orang yang kuat hafal. Maksudnya dia memang hafal betul, melainkan orang yang hafal dia tahu dia salah. Macam tu. Orang tu hafal Quran, ya, kita dengar, kita tak hafal Quran, memang tak nampak salah. Tapi orang hafal Quran yang lain dia tahu tu salah. Itu maksud waham ni, perkara yang payah nak dijumpa melainkan orang yang sesama dia berpengalaman tinggi. Waham ni kesalahan kecil yang dihadapi oleh pakar-pakar hadis lah, bahasa dia panggil waham. Au dia kata apa tadi, wahmihi au mukhalafatih, ataupun mukhalafah ni dipanggil sebagai pertembungan. Mukhalafah ni bertembung di antara sikah dengan hadis orang sikah. Orang yang lemah dengan hadis orang sikah. Maksud hadis itu bertembung, mukhalafah. Au bid'atihi, ataupun disebabkan bid'ahnya. Bid'ah pun hadis itu jadi lemah. Panjanglah ceritanya, kita sebut bid'ah secara umumnya. Au su'a hifdhi, ataupun hafalan yang teruk. Jadi semua itu ada 10 sebab faktor menjadikan hadis itu dhaif, lemah. Tetapi yang paling teruk sekali, yang lemah paling teruk sekali, hadis yang tertolak yang paling teruk sekali, yang kita sebut sebagai apa? Disebabkan penipu, perawi yang menipu, ataupun dituhmah sebagai penipu, ataupun yang terlalu banyak kesalahannya, fuhsy ghalat, ataupun disebabkan kefasikannya, ataupun disebabkan kecuaiannya, ghaflah, leka dan lalai ataupun kecuaian dia. Jadi kesemua tu adalah hafalan yang paling teruk, maksudnya hadis yang paling teruk. Adapun yang pertama dia panggil likadzibir rawi itu, fal awwalul hadis yang pertama tadi yang dikata-kata disebabkan penipu tadi, maka hadis itu dikenali sebagai hadisul maudhu'. Yang kedua dituhmah sebagai penipu. Dituhmah sebagai penipu ini dalam hadis, maksudnya dia bukan seorang yang membuat satu hadis yang dia buat hadis tersebut. Maksudnya dia tidak mereka cipta hadis. Jika orang menipu dia buat hadis, dia cipta. Dia buat betul. Maksudnya hadis, dia katanya hadis Nabi, dia buat. Adapun tuhmah sebagai penipu ini, dia mengambil hadis-hadis orang lain yang menipu tu, dia jadikan hadis. Dia kata ni hadis Nabi buat. Maka dituhmah sebagai penipu juga. Sebab apa? Dia bawa hadis palsu daripada Nabi SAW. Dan seterusnya dipanggil hadis itu adalah hadisul matruk. Orang yang dituhmah sebagai penipu dipanggil hadisul matruk. Tadi maudhu', matruk, dan yang ketiga al-munkar, iaitu disebabkan terlalu banyak salah. Biasanya berlaku disebabkan apa? Pertembungan di antara
hafalan orang-orang yang lemah ini dengan orang yang sikah. Orang sikah hadis dia macam ni. Dia ni berlawanan hadis dia dengan orang yang paling sikah dengan dia. Maka hadis itu tertolak. Jadi 3 ni yang kita tak boleh pakai terus. Maksud tak boleh pakai, tak boleh dijadikan sebagai hadis dhaif yang boleh angkat, tidak boleh. Adapun selain daripada itu, selain daripada 3 yang saya sebutkan tadi itu, wa bi kathrati turukihi yusahhah. Dengan banyaknya jalan itu, dia akan menyebabkan hadis itu jadi hadis yang diterima. Maksudnya kalau ada hadis jalan, dia ada jalur satu, jalur ini lemah. Bukan lemah yang kita sebutkan tadi. Penipu, dituduh sebagai penipu dan ataupun hadis itu mungkar, matruk, maudhu', dia bukan hadis itu. Selain daripada itu, jika dia banyak jalan, dia ada satu jalur, jika dia lemah, ini lemah. Jalur ni orang lain, jalur lain, lemah juga. Jalur lain lemah juga. Apabila dia campur semua jalur-jalur tersebut yang lemah itu, maka hadis itu terangkat menjadi hadis itu diterima. Dia bukan lagi hadis itu tertolak lagi lah. Bukan hadis, dia panggil hadis dhaif. Dia panggil hasanun li ghairihi. Dia terangkat hadis tersebut. Oleh itu kata Ibn Hajar Al-Asqalani, wa bi kathrati turukihi yusahhah. Jika hadis itu hasan, dia banyak jalur-jalur yang lain, maka terangkat hadis itu menjadi hadis yang sahih. Dia bukan lagi hadis hasan. Jadi begitulah keadaan hadis terangkat disebabkan banyaknya jalur. Jadi ada seperkara yang lain, iaitu berkenaan apa yang dikatakan siqah. Sebab saya sebut siqah tadi. Siqah itu adalah orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai ini, dia mempunyai 2 sifat. Dia mempunyai dua sifat dalam hadis. Iaitu hendaklah dia itu adil. Dan yang kedua, dia hendaklah hafalan yang teliti. Dia hendaklah seorang yang teliti dan dia hendaklah seorang yang adil. 2 sifat, adil dan teliti. Yang dimaksudkan dengan adil itu ialah seorang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa maksud dosa besar? Tidak merompak, tidak merogol, tidak berzina, tidak menarak. Itu maksud dosa-dosa besar, orang fasik. Dan hanya sedikit melakukan dosa-dosa kecil. Maksudnya manusia ini tidak lagi daripada dosa lah maksudnya. Maksudnya secara umum dia tidak ada dosa lah. Para ulama nampak dosa, dia tak nampak. Macam itulah maksudnya. Maksudnya tidak ada melakukan dosa tersebut. Dia menjaga kewarakannya, menjaga sebagai seorang orang yang soleh. Itu dia panggil orang yang adil. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu syarat pertama. Dan khilaf dia ulama tentang al-muru'ah. Adil ni ada satu lagi sifat. Kita kata tadi, pertama, tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, sangatlah sedikit melakukan dosa-dosa kecil. Dan tak nampak, biasanya tak nampak lah, tak ada buat dosa lah. Ulama kan. Dan yang ketiga ni, al-muru'ah. Muru'ah ni menjaga khawaribul muru'ah. Menjaga air muka. Khilaf di antara ulama, adakah diletak sebagai adil ataupun tidak. Maksud khawaribul muru'ah ini ialah mengikut adat. Ialah mengikut adat. Jika sesuatu adat itu, contohnya kita di Malaysia, pada masa saya kecil-kecil dululah, masa kecil dulu. Sekarang ni tak tahulah macam mana. Contohnya pakai seluar jin. Bukan jin, seluar jin, jenis nama jin. Kalau orang duduk pakai seluar jin ni, kafir terus. Macam tu. Tak boleh, dia ni tak siqah dia panggil. Ataupun pakai topi. Lagilah dia kata, ni ikut orang kafir kan. Jadi dia memandangkan orang ni adalah orang yang tidak berprinsip lah, tidak beragama dengan baik. Jadi orang-orang macam tu. Jadi mengikut keadaan setempat. Tapi kalau kita pergi ke negara lain, pakai seluar jin okey je pun, kan. Dan sekarang pun saya rasa sekarang ni tak ada dah masalah orang pakai seluar jin ni, dia ni tak betul, kan. Pakai topi pun tak ada masalah. Tapi sebelum ini pakai topi pun tak boleh. Ni kamu ikut Yahudi ke apa kan. Jadi itu maksud muru'ah itu. Dan kita lihat masalah muru'ah ini adalah adat. Adat orang Melayu kan. Masuk rumah kalau orang tua kan, tunduk bongkok, tu adat. Kalau jalan tegak menegak tu kurang ajar nama dia kan. Yang tu tidak boleh pakai. Maksudnya muru'ah itu. Oleh itu dia kata orang yang adil itu dia menjaga semua tu. Muru'ah itu dijaga, air muka itu dijaga, jaga adab. Ada adab
dalam sesuatu masyarakat. Dia terikat dengan masyarakat. Dia bukan terikat dengan dengan Quran ataupun hadis. Tapi tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Contoh adab dalam Melayu apa? Lalu depan orang tua, tu membongkor sedikit. Hadis Quran tak boleh sebut. Tapi kalau kita tak buat macam tu, nama dia kurang ajar. Tak belajar ke budak ni kecil-kecil tak pandai ke beradab dengan orang tua. Kan? Dia panggil kurang ajar lah, lebih kurang macam tu. Jadi itu dia panggil muru'ah. Begitu juga bagi para ulama. Seseorang itu jika dia bernyanyi, kan? Bernyanyi boleh tak bernyanyi? Lagu Cindai, contoh kan? Lagu ikutlah lagu apa pun lah. Boleh tak bernyanyi? Boleh, tak ada masalah. Harus bernyanyi. Kalau kata muzik itu haram, okey, nyanyi tanpa muzik, boleh? Boleh. Macam baca syair tu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau lah seorang ulama tu, orang tu dia sikoh, kita percaya, kita kenal, dia pergi ambil mikrofon, dia buat karaoke, dia baca karaoke lagu Cindai, contoh saya beri, kan. Banyak lagi lagu lain tapi saya saja letak lagu tu, kan. Jadi dia macam dia ni tak tidak lagi menjadi orang yang sikoh dah. Ustaz macam ni rupanya. Ustaz macam ni rupanya, dia kata. Dia dah rendah martabatnya, kan. Tapi benda tu harus je. Orang lain buat boleh, kan. Jadi begitulah keadaan. Maksud harus benda yang boleh tapi para ulama tak boleh buat. Menyanyi, berjoget boleh berjoget. Tak ada masalah, berjoget kat rumah. Tak ada berdosa, tak berdosa. Kan? Tapi kalau lah dia tu seorang alim, dia kenal oleh orang ramai, dia pergi berjoget. Dia kata, ustaz ada otak, dia kata, kan. Jadi masalah. Itu dia panggil muru'ah. Muru'ah itu adalah menunjukkan orang tu terikat kepada adat suatu tempat, akan merosakkan dia punya maruah dia lah, air mukanya. Tak ada masalah. Kita nak berjoget kat rumah sendiri-sendiri seorang-seorang, tak ada masalah, tak berdosa. Tidak ada dalam syarak mengatakan berdosa kalau kita nak berjoget. Berjogetlah kat rumah, kan. Tapi kena jagalah. Pada ulama dia tak ada dah berjoget, pergi apa, tak ada. Okey. Jadi itu bentuk-bentuk muru'ah. Dan dia ada muru'ah yang buruk, yang berprinsip. Contoh sepertinya bermain-main dengan kanak-kanak, maksudnya mempermainkan kanak-kanak. Tengah mengajar hadis, contohnya. Dulu tu berlaku. Mengajar hadis, dia nak suruh budak-budak kecil ni duduk dekat dengan dia. Dia ni syekh besar, mengajar hadis. Dia pegang tangan dia macam ada gula-gula kat tangan. Jadi budak suka dah tengok ada gula-gula, boleh beri makan. Jadi budak tu datang. Seakan-akan dia tengok, dia hebat ni. Budak-budak datang, budak-budak suka dengan dia. Dia tak boleh. Itu dia mempermainkan kanak-kanak. Tak boleh. Dan tidak boleh dia ambil hadis orang seperti ni macam ni. Jadi itu bentuk adil. Saya cuma ceritakan tentang adil itu. Yang penting adalah tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa kecil tidak dijauhi. Maksud tak buat pun. Dosa kecil pun dia tak buat. Yang kedua adalah teliti, ad-dhabt. Tadi adil dia panggil ad-dhabt. Dhabt ini teliti dalam menerima sesuatu hadis. Sama ada dhabtus sadar, hafalan yang teliti di dalam dada dia, dan juga penulisannya. Dhabtu al-kitabah dia panggil. Itu penulisan dia teliti, dia jaga penulisan dia, tidak bercampur dengan penulisan lain. Hadis ni hadis Nabi dia asing. Begitu hafalan dia menjaga hafalan tu seperti mana dia dengar kali pertama, begitulah disampaikan kepada orang lain. Maka dipanggil orang yang teliti. Maka itu dua sifat yang ada pada seorang yang siqah. Orang itu dipanggil sebagai orang yang dipercayai. Dipercayai dalam menghafal hadis. Sebab dia jaga betul-betul. Jadi itulah bila kita katakan seorang yang dhaif itu, kita sebut faktor-faktor dhaif itu ada 10 tadi. Maka disebabkan 10 itulah. Bila dia lemah, dia berlawan dengan orang yang lebih siqah, maka hadis itu tertolak automatik. So dia memang lemah. Lawan dengan orang yang siqah, maka dia terlalu terima pakai. Jadi hadis-hadis yang kita sebut tadi bahawa jika dia banyak jalan, hadis yang lemah itu dia akan terangkat. Dia terangkat menjadi hadis itu diterima pakai lah. Seperti hadis yang kita sebutkan ini. Walaupun begitu dia kata ittafaqal huffaz.
Maksudnya sepakat para hufaz mengatakan hadis yang menceritakan tentang menghafal hadis 40 hadis Nabi ini diangkat sebagai seorang yang faqih dan alim, itu disepakati hadis itu dhaif walaupun dia banyak jalan. Walaupun banyak jalan. So apa, dia ada hadis-hadis yang lain yang lebih kuat. Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi selepas ini. Selain itu, hadis sahih. Sebab saya tak sebut tentang sahih. Hadis sahih kita kena tahu jugalah sebelum kita bercerita tentang, sebab sebelum ni saya tak sebut tentang mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Hadis ini terdiri daripada beberapa perkara dalam hadis itu sendiri. Hadis itu dia ada dalam hadis. Apabila kita membicarakan hadis itu, dia ada dua perkara yang besar. Pertama, teks, teks hadis. Teks hadis seperti mana kita baca tadi. Dan juga dia ada jalur. Teks hadis dia panggil matan. Jalur itu dia panggil sanad. Isnad. Sanad tu jalur-jalur hadis. Fulan daripada fulan tu dia panggil jalur. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, dia panggil hadisul marfu'. Apa yang disandarkan kepada sahabat, dia panggil hadis itu hadisu al-mawquf. Adapun apa yang disandarkan kepada tabi'in, dia panggil hadisul maqtu'. Semua itu ada hadis. Maka para ulama mengatakan khabar itu, hadis, sunnah, khabar, athar, empat nama ini semua makna yang sama. Sinonim dia adalah benda yang sama. Oleh itu kata Imam As-Suyuti mengatakan wasyahharu syumula hadainil athar, iaitu terkenal dengan bagi makna khabar itu ataupun hadis itu dipanggil sebagai al-athar. Athar dia hadis juga. Hadis, sunnah, khabar, athar, semua tu dipanggil hadis. Cuma kita biasa sebut hadis dan sunnah je. Tapi kesemua tu adalah dikatakan hadis lah. Kalau kita baca asar tu baca hadis Nabi lah. Tapi terkenal asar ini oleh para hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Adapun hadis Nabi terkenal dengan panggil sunnah Nabi SAW. Tapi kita tidak katakan juga bahawa sunnah itu hanya pada Nabi. Kita panggil sunnatul khulafa'ir rasyidin. Seperti mana Nabi SAW sendiri yang sebut sunnatul khulafa', maksudnya sunnah pada sahabat. Bukan Nabi, sunnatul sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sunnah itu kepada semua juga. Dia bukan hanya terhad kepada Nabi. Oleh itu kita katakan hadis sunnah yang disandarkan kepada Nabi dipanggil al-marfu'. Hadisul marfu' baru itulah dikatakan hadis yang sampai kepada Nabi. Maksud Nabi yang cakap. Adapun hadis yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang cakap, dia panggil hadisu mauquf. Hadis yang sampai kepada tabi'in yang cakap, dia yang hadis dia riwayat dia sendiri, bukannya Nabi, maka hadis itu dipanggil maqtu'. Jadi itu yang membezakan di antara hadis-hadis tersebut. Bukannya perkataan kita sebut tadi sunnah hadis. Sebab sunnah hadis umum, iaitu segala apa yang diriwayatkan sama daripada Nabi, pada sahabat, daripada tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Kemudian kita kena tahu bahawa hadis ini dari sudut bilangannya, hadis dari sudut bilangannya ada 4 jenis. Wal khabaru imma an yakuna lahu bila adadin muayyan aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain aw bihima aw bi wahid. Hadis ini sama ada al-khabar, dia sebut istilah Ibn Hajar sebut sekolah ni sebut al-khabar, dia sebut hadis. Al-khabaru imma an yakuna lahu bila adadin muayyan. Sama ada dia ni ada bilangan perawi yang banyak. Maksudnya riwayat hadis ini ada 10 orang, 20 orang. Maksud sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi itu banyak, ramai. Bila ada riwayat tanpa had tertentu. Au ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain, ataupun lebih daripada 2, 3, 4, 5. Tadi tanpa had. Yang kedua ni lebih daripada 2, sama ada 3 ke 4 ke. Au bihima, ataupun diriwayatkan oleh 2 orang. Au biwahid, ataupun diriwayatkan oleh seorang. Fal awwalul mutawatir, hadis yang pertama dia panggil hadis mutawatir. Wathani wa huwa al-mustafid fal awwalul mutawatir al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutih. Tu dia. Hadis mutawatir, hadis yang yang diyakini akan sahih hadis tersebut. Dia tak panggil sahih, dia panggil mutawatir tu maksudnya diyakini akan makna dia tersebut. Maksudnya kita boleh petikaikan lagi dah. Seperti Al-Quran. Tadi petikaikan lagi itu hadis itu, Quran itu tak sahih. Tadi.
dan tak dinisbahkan kepada sahih. Disebut mutawatir, dia dah sahih dah, automatik macam tu. Kemudian wathani al-masyhur wa huwa al-mustafidu ala ra'i. Yang kedua itu diriwayatkan oleh lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 2 orang, iaitu 3 ataupun 4, maka hadis itu dipanggil hadis masyhur dan dipanggil juga sebagai hadisul mustafid. Dan yang ketiga, hadisul al-aziz, diriwayatkan oleh 2 orang, maka dipanggil hadisul aziz, al-khabarul aziz lah. Dan yang keempat, hadisul gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Nanti kita akan tengok hadis yang pertama dalam kitab ni, hadis 40 ni, hadis amal bin niat, hadis gharib, diriwayatkan oleh seorang. Tidak ada meriwayatkan hadis ni melainkan orang ni. Macam tu. Daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Umar bin Khattab. Seorang tu je meriwayatkan hadis tersebut. Sayyidina Umar je riwayat, tak ada orang lain. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis Ammar bin Niat melainkan Umar bin Khattab. Seorang, dia panggil hadis tu gharib. Nanti kita akan tengok. Saya akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi hadis itu ada 4. Pertama dia panggil mutawatir, yang kedua dia panggil masyhur ataupun mustafid, yang ketiga dia panggil aziz, yang keempat dia panggil al-gharib. Wa kulluha siwal awwali ahad. Semua sekali tadi, yang 4 kita bincangkan tadi, melainkan yang pertama. Melainkan hadis yang pertama itu hadis mutawatir. Maka dipanggil sebagai hadis ahad. Mutawatir lawan dia ahad. Jadi selain daripada itu, maksudnya hadis ahad itu ada 3. Iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Wa kulluha siwal awwali ahad wa fiha al-maqbul wal mardud. Maka hadis ahad itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Jadi kat situ perbahasan. Mutawatir tak ada lagi dah. Kena terima, hadis mutawatir kena terima. Adapun hadis yang hadis yang ahad ini, hadis masyhur, hadis gharib, hadis aziz ini, dia ni sama ada hadis itu diterima ataupun ditolak. Litawaqquf fil istidlal biha 'ala al-bahsi an ahwali ruwatiha dunal awwali. Kerana apa? Perlu mencari keadaan perawi tersebut. Sama ada dia dikritik dengan kedhaifan dia tadi ataupun sebab terputus dan sebagainya. Kita tengok keadaan macam hadis tersebut. Maka kita hukumkan hadis itu sama ada dia sahih ke hasan ke ataupun dhaif. Mengikut perbahasan kajian-kajian para ulama menceritakan sesuatu hadis itu. Maka dia jadi hadis, dia lemah lah. Kalau dia jadi sahih, akan jadi sahih. Kan? Jadi itu dia. Maksudnya dia tidak yang ketiga-tiga hadis ahad ni perlu perbincangan. Tetapi dia boleh menjadi ilmu nazari. Apabila dia betul-betul hadis itu memang sahih sungguh, maka dia dapat ilmu nazari. Ilmu yang yakin juga, tapi tidak seperti mutawatir. Kan? Jadi apa itu hadis yang dikata kita bahagi kepada 2, iaitu hadis yang diterima, hadis yang tertolak. Hadis yang diterima pula, tadi hadis tertolak kita sebut hadis dhaif. Hadis yang diterima ini ada 2. Iaitu yang pertama hadis sahih dan kedua hadis hasan. Ada 2, sahih dan hasan. Kedua tu istilah digunakan. Tapi jarang kita dengar hadis itu hasan lah. Biasa kita jarang dengar hasan tu apa dia. Tapi sahih dan hasan dia panggil. Sahih tu lebih tinggi daripada hasan. Hasan dia rendah sikit. Oleh itu kata Ibn Hajar lagi. Saya sebut Ibn Hajar sebab Ibn Hajar Asqalani hafiz. Memang ahli hadis betul lah. Kan? Dia tidak ada orang macam Ibn Hajar dah selepas tu. Kan? Oleh itu saya guna kata-kata Ibn Hajar ni dalam kitab Nukhbatul Fikr. Beliau kata apa? Hadis sahih itu wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dabt ghairu tamid dabt ghairu muallalin wala syaz fa huwa sahih li dzatihi. Maka hadis khabar ahad yang dinukilkan, yang diriwayatkan daripada seorang yang adil, yang sempurna dia punya ketelitiannya, tidak ada illah, tidak ada ghairu muallalin wala syaz, dan tidak ada syaz, maka hadis itu dipanggil hadis sahihun li dzatihi. Ada 5 sifat bagi hadis sahih. Pertama, muttasilus sanad, saya tak sebut tadi. Khabarul ahad muttasilus sanad, dia kata. Khabar ahad yang kita sebut yang 3 tadi, jika diriwayatkan bersambung dia punya jalur dia, fulan daripada fulan, tak terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang sempurna ketelitiannya. Berapa dah? 4. Tidak ada yang ketiga. Yang keempat, tidak ada illah, dan yang kelima bukan syaz, maka hadis itu dipanggil hadis sahih. Yang pertama bersambung dia punya jalur, yang kedua adil, yang ketiga sempurna ketelitiannya, yang keempat tidak ada illah, yang kelima tidak ada syaz. Apa maksud illah?
Illah adalah penyakit bagi hadis yang tidak nampak, melainkan ahli-ahli hadis saja yang kenal itu hadis yang ada masalah. Melainkan ahli hadis saja yang mengenal. Yang kesyaz ini adalah hadis yang sikoh. Dia hadis tu sikoh dah. Ada dah. Sempurna hafalan dia. Tapi disebabkan waham tadi, yang kita sebut tadi waham. Mungkin dia tersilap. Disebabkan kepakaran para ahli hadis ni, dia kenal, dia salah. Maka hadis itu disyaz. Sebab dia kenal, dia bertembung. Orang yang sikoh ini, dia hafal dah betul dah. Siapa manusia ini tidak masuk, dia mungkin salah. Orang sikoh, tetapi dia akan berlaku pada dia kesalahan-kesalahan yang kecil tadi yang tak nampak, melainkan ahli sikoh juga yang mengenali. Maka biasanya hadis tersebut jadi apa? Hadis syaz. Sebab berlawanan dengan hadis yang lebih sikoh daripada dia. Jadi hadis itu tertolak. Walaupun dia dah hadir dah, sikoh dah, tapi dia ada masalah kepada hafalan dia. Bukan tersalah waham tadi yang ada pada hafalan hadis yang dia hafal itu. Itu hadis sahih. Maka hadis sahih ini macam-macam peringkat. Saya sebut ni sebab kita nak kena tahu jugalah status hadis ini macam mana. Sebab saya tak sebut pada kuliah yang lalu berkenaan dengan status hadis ini. Kita dah 7.30 dah. Dan saya nak tambah sikit tentang hadis sahih itu macam mana. Hadis sahih ini dia bermacam-macam peringkat pula. Hadis sahih saja dia macam peringkat. Peringkat yang paling sahih sekali, kata Ibn Hajar, wa tatafawatu bi rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Hadis yang paling sahih selepas Al-Quran adalah sahih Bukhari, kemudian Muslim, kemudian apa yang disyaratkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada ulama mengatakan bahawa bukan hanya sekadar melihat buku tersebut, iaitu buku sahih Bukhari, sahih Muslim. Maksudnya sahih Bukhari dan Muslim sepakat para ulama mengatakan hadis semuanya sahih. Bukhari Muslim tidak ada khilaf. Melainkan kritikan-kritikan yang dibuat oleh Imam Darqutni itu hanya menceritakan di antara perbezaan di antara sahih dan sahih-sahih. Yang lebih sahih daripadanya. Macam tu. Dia bukan masalah dia dhaif. Kritikan yang dibuat oleh Darqutni itu, Imam Darqutni, bukan disebabkan kelemahan pada sahih Bukhari dan Muslim. Maka kita katakan bahawa sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang lebih sahih selepas Al-Quran. Maksudnya sahih melainkan kitab dua ni. Dan sahih Bukhari ini, para ulama mengatakan bahawa bukan hanya sekadar kitab sahaja, bahkan mengikut jalur yang paling sahih sekali. Kata Imam Bukhari, dia panggil jalur emas, silsilatul zahab. Apa dia? Yang diriwayatkan oleh Famalikun an Nafi'in an Sayyidih wa zida ma Syafi'i fa Ahmadih. Kata Imam As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik daripada Imam Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah SAW. Maka jalur ini dia panggil jalur emas, paling sahih. Jalur ni kalau riwayat siapa-siapa riwayat, tapi yang hadir jalur ini hanya pada dalam kitab Muwatta' Imam Malik lah. Hadis ini hadis jalur emas paling sahih. Dan ada hadis-hadis lain juga mengikut an Abi Zinadi anil A'rash an Abi Hurairah. Itu pun di antara sanad-sanad jalur-jalur yang tersahih. Disebutkan oleh para ulama. Jadi ini bentuk-bentuk sahih, dan perbincangan sahih itu begitu luas. Saya tidak ceritakan panjang lagi. Jadi saya rasa sekadar itu saja, insya-Allah kita sambung berkenaan dengan tentang apa yang disebutkan tentang hadis kepentingan menghafal hadis 40 ini, dan apa yang perlu kita ambil daripada hadis ini walaupun hadis itu sahih, walaupun hadis itu dhaif. Jadi itulah berkaitan dengan hadis, maka kita kena tahu status hadis itu sahih, dhaif, hadis hasan dan sebagainya. Oleh itu para ulama menyebut waqasamu hadis sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Jadi 3, hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Sahih dan hasan itu hadis yang diterima, dhaif itu bermacam-macam saya sebut tadi, ada 10 faktor dan juga terputus tadi, semua itu hadis dhaif. Jadi insya-Allah kita akan lihat pada masa akan datang tentang status-status hadis ini dalam kitab inilah, insya-Allah 40 hadis Nawawi ini. Jadi setakat itu saja dahulu pada hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.